tips yang pertama yang mereka kongsikan kepada saya, dan saya minta izin kepada mereka untuk sharekan pula tips-tips ini kepada tuan-tuan puan semua. Okay, yang pertama, mereka dah lakukan proses filtering. Okay. Proses filtering ni sangat-sangat penting tuan-tuan puan, sebab kalau katalah kita tak tahu siapa yang berhubung dengan kita, prospek-prospek pembeli yang nak membeli ataupun nak berurusan dengan kita tu, kita tak tahu macam mana keadaan mereka. Adakah mereka mampu untuk membeli tanah, adakah mereka ni adalah orang yang mungkin ada masalah sitos ataupun sikris, ataupun mungkin mereka ada bad history dalam pinjaman yang mereka lakukan. Jadi apa yang rent hebat ni yang dah kongsikan kepada saya, macam mana mereka boleh close dalam tempoh PKP, dalam tempoh VPN, sedangkan mereka tak boleh keluar untuk berjumpa dengan prospek-prospek ni, adalah mereka buat proses filtering tu secara online. Okay. So bagaimana mereka buat? Okay, tuan-tuan perempuan mungkin biasa dengar perkara ni, ataupun mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan dah pernah buat dah pun. Cuma lately ni mungkin dah terlupa ataupun dah tak buat lagi, mungkin dah fed up ke dan sebagainya, saya tak tahu apa masalah yang tuan-tuan perempuan hadapi. Tapi apa yang mereka lakukan, proses filtering ni mereka buat secara online. So apa yang mereka lakukan adalah mereka dah sediakan questionnaire. Okay? Dah sediakan soalan-soalan yang wajib dijawab oleh prospek pembeli yang nak berurusan dengan mereka. Jadi mereka dah sediakan, template yang dah disediakan ni ada yang buat dalam bentuk Google Docs, Google Documents, ada yang buat dalam bentuk WhatsApp communication. So dia dah sediakan dia punya soalan-soalan yang ingin diajukan kepada prospek pembeli, dan melalui WhatsApp communication tu mereka forwardkan questionnaire tu kepada prospek pembeli tadi, dan pastikan prospek pembeli tu menjawab. Dan sebelum mereka nak menjawab tu, kita kena terangkan dulu. Terangkan dulu pada prospek ni kenapa kita buat questionnaire tersebut. Kenapa kita buat questionnaire tersebut, dan kenapa mereka wajib menjawab questionnaire tersebut dengan jujur dan ikhlas. So apa yang ada dalam questionnaire tersebut, kita tanyalah nama dia, kita minta dia punya nombor IC, kita minta dia punya nombor kontak, kita minta dia punya email address. Lepas tu soalan-soalan yang agak crucial lah, yang penting, yang tuan-tuan perempuan perlu tanyakan, berapa pendapatan bulanan mereka, berapa komitmen bulanan mereka, ada tak mereka buat hutang, beli kereta, ataupun ada hutang rumah pertama ke, ataupun mungkin mereka ada hutang personal loan, mereka ada hutang kredit card dan sebagainya. So letakkan di dalam questionnaire berapa jumlah hutang yang mereka ada, dan berapa komitmen bulanan yang mereka terpaksa bayar setiap bulan. Itu pasti perlu diletakkan di dalam questionnaire yang kita nak ajukan kepada prospek tadi. Dan antara lain, apa lagi pendapatan tambahan yang mereka ada. Sebagai contoh, mungkin mereka bekerja sebagai part time, ada buat insurans ke, ataupun mungkin ada yang buat bisnes unit trust ke. So pendapatan-pendapatan sampingan tambahan yang boleh support diorang punya income tu perlu dimasukkan sekali dalam questionnaire yang ada. Dan apa lagi yang kita perlu tahu, tanggungan mereka, berapa ramai anak, berapa ramai isteri, mungkin ada lebih daripada satu isteri ke, mana kita tahu kan. So kita minta dia listkan dalam tu, tapi kita cakap dalam tu, questionnaire yang kita letakkan tu, semua ni PNC, semua ni tertakluk kepada PDPA, dan akan dirahsiakan kepada pihak-pihak lain, dan ini adalah untuk kita buat assessment, nak menentusahkan ataupun nak memastikan bahawa prospek yang nak beli hartanah tersebut layak ataupun mampu untuk kita bantu mereka membeli hartanah yang mereka idam-idamkan. Ini antara langkah yang mereka lakukan untuk memastikan bahawa prospek pembeli yang nak beli hartanah daripada mereka itu adalah prospek yang berkualiti. Kita tak pentingkan kuantiti sekarang ni tuan-tuan, kita pentingkan kualiti. Sebab tak guna kalau misalnya kita ramai orang yang WhatsApp, ramai orang yang bertanyakan tentang hartanah yang kita jualkan, tapi mereka adalah prospek-prospek yang tidak berkualiti. Jadi jangan excited sangat, terus nak setkan appointment, terus rasa nak bawa mereka pergi tengok rumah yang tuan-tuan perempuan nak jualkan tadi. Pastikan mereka menepati kriteria, pastikan mereka dah jawab dulu questionnaire yang tuan-tuan perempuan bagi kepada mereka, dan pastikan mereka lepas proses filtering yang tuan-tuan perempuan dah buat seawalnya, sebelum mereka melakukan property inspection dan viewing dengan tuan-tuan perempuan. End of the day, sebabkan kita gagal buat proses filtering, kita gagal mendapat prospek pembeli yang betul-betul genuine yang nak beli rumah ataupun hartanah daripada kita. So itu yang pesanan untuk tips pertama yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan perempuan pada pagi ini. So itu saja untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.